Nama saya Nur Fardanisha Mita Ahmad Fauzi. Nombor matrik ialah 284513 daripada kumpulan 1. Kolonialisme berasal dari koloni. Koloni juga memberi maksud dalam bahasa Latin adalah kolonia yang tanah jajahan. Kamus Kolin mentarifkan koloni membawa maksud sesebuah negara yang dikuasai dan diperintah oleh negara yang lebih berkuasa. Dan selain itu ialah satu bentuk paksaan yang dilakukan oleh penjajah untuk menguasai sesebuah wilayah secara keseluruhan. Penguasaan ini semakin berkembang sehingga 70-an sehingga mencetus Perang Dunia Pertama 1914. Penjajahan Portugis, Henry ahli pelayaran, beliau telah melakukan pelbagai kaedah dalam bidang pelayaran sehingga dapat meluaskan kuasa di pantai barat Afrika untuk meluaskan kawasan perdagangannya. Peperangan ini berlaku antara Portugal dan Melaka pada 24 Ogos 1511. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Afiq bin Fazil, nombor kad matrik 284454, dan dalam bahagian video ini saya akan mengupas tentang faktor-faktor kolonisasi di Tanah Melayu. Faktor-faktor penjajahan kuasa asing ke Tanah Melayu dan benua Asia adalah untuk memenuhi aspirasi penjajahan mereka yang didorong dari slogan Gold, Gospel ataupun God dan juga Glory. Slogan ini menjadikan kuasa asing dari Eropah ini mempunyai cita-cita yang tinggi untuk meluaskan empayar mereka. Gold merupakan konsep di mana mereka memerlukan tanah yang baru dan hasil bumi untuk digunakan. Hal ini disebabkan kebangkitan empayar Islam menjadikan mereka tidak ingin ketinggalan dari segi kemajuan. Di samping itu juga, keperluan untuk sumber-sumber bumi ini adalah tinggi untuk kegunaan di negara mereka. God ataupun Gospel merupakan satu pemikiran di mana pihak gereja mereka beranggapan bahawa akan wujudnya sebuah kerajaan Kristian dari timur yang akan bergabung dengan kerajaan Kristian dari Eropah untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Ideologi ini kuat dalam diri masyarakat Eropah ketika zaman Renaissance dan pihak gereja memegang peranan yang sangat besar dalam menyemai semangat penjajahan mereka. Glory pula ialah satu konsep di mana mereka inginkan kemegahan untuk menyebarkan pengaruh negara mereka ke serata dunia. Kejayaan eksplorasi yang dilakukan oleh kerajaan Portugis yang diketuai oleh Vasco da Gama dan Bartolomeu Dias menjadikan Spanyol iri hati dan berhasrat untuk menjajah negara lain. Perlumbaan untuk merebut kemegahan ini juga turut dirasai oleh Belanda, Jerman, Perancis dan British. Tanah Melayu mula dijajah sejak dahulu lagi oleh kerajaan Majapahit, Srivijaya dan Siam. Namun tetapi, penjajahan ini tidak memberikan kesan signifikan kepada budaya dan sosial masyarakat di Tanah Melayu ketika itu. Seterusnya, penjajahan oleh kuasa asing bermula pada tahun 1509. Pada ketika itu, pedagang dari Portugis datang untuk berdagang di Melaka. Portugis melihat Melaka mempunyai potensi dan sistem pentadbiran yang lemah. Di samping ketamakan pembesar-pembesar yang mahukan kuasa dan darjat menyebabkan Portugis mula menyerang Melaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis menjajah Melaka kerana kekayaan sumber hasil bumi yang terdapat di Tanah Melayu. Hasil bumi seperti rempah ratus, emas dan biji timah menyebabkan mereka ingin menguasai Tanah Melayu. Melaka yang merupakan pelabuhan entry port mempunyai rempah ratus seperti kayu manis, buah pala, rotan dan sebagainya. Selain mempunyai bekalan air, makanan dan kemudahan untuk membaiki kapal mereka menjadikan faktor pertama Portugis menawan Melaka. Selain itu, kedudukan Melaka yang terletak di tengah-tengah laluan perdagangan di antara China dan India seterusnya ke Eropah menjadikan mereka ingin menguasai tanah ini. Melaka yang terhindar dari taufan, ribut dan air laut yang bergelora menjadikan kawasan ini sangat strategik. Akhir sekali, mereka ingin mencari kawasan untuk pasaran baharu. Revolusi perindustrian telah bermula di Eropah dan telah bergiat secara aktif. Oleh itu, mereka telah bergiat untuk mencari tanah baru untuk penempatan dan pasaran baru untuk mereka berdagang. Kedudukan Tanah Melayu yang jelas terletak di tengah-tengah laluan menjadikan ia sebagai pusat yang ideal untuk perdagangan dan pasaran. Banyak kuasa asing yang telah menjajah Tanah Melayu ini. Selain Portugis, kuasa asing yang telah menjajah Tanah Melayu adalah Belanda iaitu pada tahun 1641. Penguasaan Belanda ke atas Melaka adalah yang paling lama iaitu bertahan selama 183 tahun, yakni dari tahun 1641 sehingga 1824. Penguasaan Belanda ke atas Melaka menunjukkan bahawa Melaka telah lemah dari segi hasil bumi.
Belanda pada ketika itu di bawah pimpinan Antonio van Diemen telah menyerang Portugis dan menyebabkan penguasaan Portugis ke atas Melaka berakhir. Belanda menawan Melaka kerana ingin menjadikan Melaka sebagai pusat pentadbiran di wilayah terbabit dan sebagai pusat ekonomi serantau. Pemerintahan Belanda ini telah dijalankan oleh Syarikat India Timur Belanda. Seterusnya, pada tahun 1824, Belanda telah menyerahkan tanah Melayu kepada British di bawah Perjanjian Strait Settlement. Perjanjian menyebabkan Belanda menyerahkan negeri-negeri selat kepada British dan menandakan berakhirnya pemerintahan Belanda ke atas tanah Melayu. British memerintah tanah Melayu sehingga meletusnya Perang Dunia Kedua. Saya, Tan Kai Sian, 27051, sedang bincang tentang kesimpulan kolonisasi. Malaysia mempunyai sejarah dikolonisasi oleh Portugis, Belanda dan British disebabkan geografi Selat Melaka sebagai laluan darat maritim. Kami telah banyak bincang tentang faktor dan kesan kolonisme British. Terdapat beberapa faktor yang kami bincang secara terperinci, iaitu kuasa penjajah memerlukan meluaskan empayannya di dunia, kekayaan hasil bumi yang sedia ada di tanah Melayu, mencari pasaran baru untuk produk mereka, faktor agama, dan sebagainya. Terdapat juga kesan baik dan buruk daripada kolonisasi British. Kesan buruk seperti pembesar tempatkan hilang pengaruh, masyarakat makmur disebabkan pekerja asing. Dasar pecah dan perintah memberikan kesukaran untuk perpaduan di Malaysia. Walau bagaimanapun, atas sistem pemerintahan moden yang dibawa oleh British, tanah Melayu mengalami pengembangan ekonomi dan pembandaran secara jelas. Kini, Malaysia berusaha meningkatkan kesan kolonialisme daripada penjajahan kuasa asing. Banyak situasi telah berubah sejak kemerdekaan, jadi kami perlu pandang ke depan. Walau bagaimanapun, orang pemuda sekarang perlu ingat sejarah di tanah lahir kami dan melahirkan semangat patriotisme. Kami hidup pada masa keamanan yang jangka agak panjang. Tetapi,
kami tidak harus lupa apa yang telah dieksploitasi oleh penjara asing pada masa dulu. Kuasa yang kami sedia ada sekarang perlulah dijaga dengan sebaik mungkin. Pada akhir katanya, kami perlu sentiasa mengingatkan diri sendiri untuk memberikan semangat kepada masyarakat mengikut kemampuan sendiri. Sekian, terima kasih.